Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan saya akan menentangkan mengenai falsafah dualisme. Apakah itu falsafah dualisme? Falsafah itu bermaksud cintakan ilmu pengetahuan, iaitu yang berasal daripada perkataan bahasa Yunani, philo dan sophia. Wujudnya falsafah adalah sebagai suatu usaha pemikiran yang menyeluruh bagi bertujuan untuk membuktikan kesahihan. Falsafah juga bertujuan sebagai arah tuju dan panduan untuk perkara-perkara penting dalam kehidupan manusia. Menurut Aristotle, falsafah adalah suatu usaha serta kajian mengenai sebab dan asas wujud sesuatu benda. Dinamakannya sebagai metafizik yang meneliti asal dan wujudnya sesuatu. Manakala menurut Plato pula, dia berpendapat bahawa falsafah adalah pengetahuan tentang segala kewujudan. Menurut tokoh-tokoh ilmuwan Islam seperti Al-Farabi, Al-Amiri dan Al-Khwarizmi pula, falsafah dikategorikan sebagai suatu cabaran ilmu di samping ilmu agama. Falsafah juga dikatakan sebagai ilmu ilmu hikmah dan ilmu rasional yang berpandukan akal manusia untuk mengkaji dan memahami mengenai ajaran agama serta mengkaji tentang kewujudan alam semesta. Mereka berkata walaupun sumber kedua-dua ilmu ini berbeza, tapi ilmu ini tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Ibn Rushd juga bersetuju bahawa falsafah meliputi segala ilmu perolehan seperti ilmu fizik, metafizik, biologi, perubatan, politik serta etika dan banyak lagi. Maka, semakin dalam ilmu seseorang mengenai perkara-perkara ini, semakin dalamlah sepatutnya ilmu mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita lihat pula definisi dualisme. Dualisme menurut Kamus Dewan didefinisikan sebagai teori mengenai dua prinsip yang bertentangan seperti kebaikan dan kejahatan serta antara gelap dan terang. Wujudnya keadaan ini adalah apabila dua sifat yang ketara dan bertentangan ada pada diri seseorang. Dualisme adalah dua fahaman yang memiliki asas serta landasan yang berbeza dari segi histori, falsafah maupun ideologi. Dualisme ini pada hakikatnya merupakan doktrin falsafah yang lahir daripada pemikiran ahli falsafah barat dalam melihat entiti jiwa dan raga manusia. Konsep dualisme ini pada asalnya meliputi pandangan mereka mengenai alam serta nilai-nilai yang membentuk budaya dan peradaban barat. Baiklah, seterusnya kita lihat pula latar belakang ideologi dualisme. Menurut sejarah tamadun barat, dualisme ini dikatakan diperkenalkan oleh René Descartes, iaitu seorang ahli matematik, ahli sains dan juga ahli falsafah. Beliau merupakan tokoh utama dalam aliran fikiran rasionalisme Eropah serta digelar sebagai pengasas falsafah moden serta bapa matematik moden kerana sumbangannya terhadap bidang falsafah serta revolusi saintifik di dunia barat. Ideologi beliau mengenai sifat dualisme minda dan jasad dikenali sebagai dualisme Cartesian. Beliau berpendapat bahawa manusia terdiri pada dua entiti yang berbeza iaitu jiwa dan tubuh badan. Menurut beliau, tubuh badan akan bertindak balas mengikut arahan daripada akal fikiran, manakala akal fikiran akan bertindak untuk meragui kewujudan di dunia luar. Oleh itu, tubuh badan akan bertindak balas untuk membuktikan kebenaran terhadap keraguan tersebut. Sebagai contohnya, keraguan terhadap panasnya api. Sebelum kulit kita tersentuh api tersebut, fikiran kita akan meragui adakah api itu bersifat panas ataupun tidak. Dan apabila kulit kita tersentuh api tersebut, maka terbuktilah bahawa api itu adalah benda yang wujud dan bersifat panas. Kaedah pemikiran ini juga menyebabkan Descartes menyedari kewujudan Tuhan. Hal ini kerana beliau mula meragui tentang ketidaksempurnaan dirinya yang tidak lari daripada melakukan kesalahan dan tidak lari daripada kematian. Lalu beliau meragui, siapakah yang sempurna di muka bumi ini? Dan berdasarkan keraguan ini, beliau memberi rasional bahawa yang sempurna itu adalah Tuhan yang mencipta alam dan mengatur segala benda di alam ini. Selain itu, René Descartes juga turut menghasilkan beberapa buah karya falsafah yang turut digunakan sehingga kini, iaitu Discourse on the Method and Meditation on the First Philosophy. Karya-karya beliau ini membincangkan tentang metod pemikiran beliau yang dikenali sebagai Cartesian Thought ataupun dikenali sebagai Cogito Descartes, iaitu metod kesangsian di mana ia menimbulkan keraguan bagi membuktikan sebuah kebenaran. Melalui metod pemikiran ini, Descartes telah berjaya menemui asas pada falsafahnya sendiri dikenali sebagai cogito ergo sum, yang bermaksud aku berfikir maka aku ada. Selain itu, karya Descartes juga turut menjelaskan mengenai kaedah perungkaian masalah yang digunakannya serta prinsip asasi pada ideologi beliau, seperti yang telah dirumuskan dalam video ini. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang perbezaan ideologi dualisme Islam dan Barat. Dalam sejarah tradisi pemikiran umat Islam, munculnya pemikiran dualisme sejak kebangkitan Islam lagi, di mana terdapat dua pihak yang berbeza kecenderungan dalam memahami agama.
Pihak yang pertama dikenali sebagai rasionalis ataupun ahlul al-ra'i. Mereka menggunakan akal fikiran dan ijtihad. Dan satu pihak lagi dikenali sebagai tradisionalis ataupun ahlul al-hadis. Mereka berpegang teguh kepada wahyu semata-mata. Jadi, apa puncanya? Puncanya adalah disebabkan oleh 3 perkara ini. Yang pertama, perbezaan dalam memahami dan menafsir Al-Quran ataupun hadis. Yang kedua, pengaruh sosial politik semasa. Dan yang ketiga adalah disebabkan kemasukan budaya dan pemikiran asing. Kesannya adalah wujud pelbagai mazhab dan aliran pemikiran dalam Islam. Walau bagaimanapun, konsep dualisme ni hanya terbatas dalam aspek epistemologi sahaja. Epistemologi ataupun teori ilmu pengetahuan merupakan suatu cabang falsafah yang membincangkan pengetahuan dan bagaimana ia diperoleh. Sesuatu ilmu itu berdiri, berkembang dan membentuk suatu pandangan daripada seseorang terhadap sesuatu perkara melalui epistemologi. Epistemologi Islam bersumberkan daripada nakliyah, iaitu wahyu, tetapi sama sekali tidak mengabaikan aspek-aspek akliyah yang mengikuti perkembangan akal fikiran manusia. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang ideologi dualisme barat pula. Bermula dari dualisme Cartesian, dualisme yang difahami oleh barat terbahagi kepada 2 arah, iaitu arah fikiran dan arah jasad. Apa yang dimaksudkan oleh arah fikiran dan arah jasad? Okey, arah fikiran ialah suatu fikiran mutlak atau fikiran idealisme, manakala jasad pula ialah jiri mutlak atau materialisme. Dalam fahaman barat, dualisme ini wujud dalam pelbagai aspek, berbeza daripada Islam yang hanya terbatas dalam aspek epistemologi sahaja. Antara aspek-aspeknya adalah dualisme dalam falsafah yang menganalisa ilmu pengetahuan, iaitu epistemologi. Yang kedua adalah metafizik yang membincangkan sesuatu hakikat atau sesuatu yang berkaitan dengannya. Dan yang ketiga, dualisme tentang agama, iaitu teologi yang membincangkan tentang kewujudan 2 kuasa atau Tuhan yang saling bertentangan. Jadi, dualisme barat ini telah mempengaruhi dan menentukan nilai-nilai terhadap suatu yang dualistik. Contohnya seperti yang ini dibincangkan, iaitu antara ilmu kemodenan dan ilmu keagamaan. Sebenarnya, terdapat kisah di sebalik perpisahan antara ilmu keagamaan dan sains yang mana memiliki hubungan yang tak harmoni dalam sejarah tamadun barat. Ceritanya bermula apabila berlaku penentangan daripada pihak ilmuwan rasionalis terhadap pihak gereja, yang mana pihak gereja mempunyai kuasa mutlak dalam melembagakan ajarannya dan pegangan ajaran Kristian menjadi penentu kebenaran terhadap sesuatu ilmu. Ilmu-ilmu yang tidak bersesuaian dengan pegangan gereja tidak diterima demi menjaga kewibawaan gereja. Oleh itu, ilmu-ilmu ini telah berjuang untuk menegakkan pendiriannya, sehingga dikatakan mereka yang berjuang ini telah menjadi mangsa korban kekejaman daripada gereja. Dan begitulah kisahnya. Sumber untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang difahami terhad kepada bentuk rasionalisme dan empirisme dan sama sekali tidak menerima sumber daripada agama, iaitu wahyu. Oleh itu, perbezaan ideologi telah disimpulkan dan dinyatakan dalam jadual seperti yang tertera. Okey, apakah faktor dualisme pendidikan di Malaysia? Kita akan lihat 2 faktor, iaitu faktor penjajahan barat dan juga faktor kegagalan memahami kurikulum Islam bersepadu. Okey, kita akan lihat faktor yang pertama dahulu, iaitu faktor penjajahan barat. Punca awal yang mewujudkan sistem dualisme pendidikan di Malaysia adalah kerana penjajahan oleh pihak Inggeris pada abad ke-18. Okey. Pembentukan pemahaman dan pemikiran barat terhadap pendidikan dipengaruhi oleh konsep sekularisme. Okey, sebelum barat datang menjajah Malaysia, umat Islam mengamalkan pendidikan agama yang bersumberkan Al-Quran dan juga hadis. Okey, pada mulanya pendidikan agama ini wujud dalam bentuk sekolah Al-Quran dan juga pondok. Tapi setelah barat datang ke Malaysia, mereka telah mendirikan sekolah vernacular Melayu dari sekolah Al-Quran, yang akhirnya kita dapat lihat pengajian agama ni telah dipinggirkan. Okey, jelas sekali tujuan pihak barat ni adalah untuk menawarkan, memberikan pendidikan liberal dan juga pendidikan sekular dan meminggirkan atau menyisihkan pengajian agama. Okey. So dua sistem pendidikan ini, iaitu pendidikan agama
dan juga pendidikan sekular yang bertentangan ideologinya telah mewujudkan dualisme pendidikan di Malaysia. Okey. Seterusnya kita akan lihat faktor yang kedua pula, iaitu faktor kegagalan dalam memahami kurikulum Islam bersepadu. Okay, so kurikulum Islam bersepadu adalah salah satu penyelesaian untuk dualisme pendidikan sekarang ni. Tetapi kegagalan dalam memahami konsep sebenar apa itu kurikulum Islam bersepadu telah menyebabkan dualisme pendidikan terus berlaku di Malaysia. Okay, dapat diperlihatkan pedagogi pengajaran bahasa Arab masih lagi bersifat tradisional walaupun pengajaran bahasa Inggeris telah mengikut perkembangan terkini. Okay. Jadi bahasa Arab itu masih terbatas dalam pengajaran tradisional. Selain itu, guru-guru mempunyai anggapan bahawa ianya memadai untuk mereka memberikan kedua-dua ilmu, iaitu ilmu agama dan juga ilmu kontemporari bersama-sama. Jadi ini menyebabkan nilai-nilai agama tidak diterapkan dalam pembelajaran akademik para pelajar. Okey, selain itu, guru-guru juga kurang mengupas isu semasa dan mengaitkan dengan mata pelajaran agama. Jadi, pemisihan antara ilmu agama dan ilmu kontemporari itu masih wujud dan tanpa disedari, dualistik pendidikan itu masih lagi terus berlaku. Assalamualaikum, nama saya Alia Nadira binti Muhammad Zainuddin dan saya akan menerangkan tentang kesan dan implikasi dualisme dalam pendidikan. Kesan yang pertama adalah kehilangan nilai identiti budaya dan menggalakkan amalan budaya barat. Sejak zaman penjajahan lagi, sistem ilmu barat ini telah pun masuk ke dalam negara kita dan sedikit demi sedikit menjadi sebati dalam norma masyarakat. Kita juga tahu bahawa pendidikan barat ini bersifat dualisme di mana sistem ilmu agama dan juga sistem ilmu moden mereka dipisahkan tidak sekali. Pendidikan barat ini adalah hasil tiruan daripada negara mereka. Jadi, konsep, falsafah dan juga nilai-nilai yang ada dalam pendidikan tersebut adalah hasil apa yang mereka praktikkan di barat. Jadi tidak mustahil lah jika suatu hari nanti agenda ataupun propaganda barat ini akan memonopoli pemikiran para pelajar di negara ini dan menghasilkan pelajar yang bersifat liberal dan bercanggah dengan konsep falsafah pendidikan negara. Seterusnya ialah kefahaman dan pemikiran yang bercanggah akibat jurang pendidikan. Sistem dualisme yang memisahkan ilmu agama dan juga ilmu moden ini akan melahirkan dua kelompok yang ekstremis, iaitu golongan yang pertama, golongan yang terlalu menyanjungi agama dan golongan yang kedua adalah golongan yang terlalu menyanjungi hal-hal keduniaan. Daripada sini, dalam kehidupan harian juga akan lahirlah dua jenis kelompok, iaitu kelompok yang pertama adalah kelompok orang, golongan yang intelek tapi kurang ilmu agama je, dan kelompok yang kedua adalah golongan yang warak tapi tidak tahu membangunkan masyarakat. Jadi kesan jurang pendidikan ini akan melahirkan kesan yang tidak baik dan situasi sebegini akan menyebabkan masyarakat bercanggah pemikiran dan akibatnya perbalahan dan juga perpecahan di kalangan masyarakat juga akan berlaku. Dan yang ketiga ialah terlalu taksub ataupun obses dengan kemajuan teknologi sehingga terlibat dengan kancah negatif. Tidak dapat dinafikan bahawa penekanan terhadap ilmu moden ini akan melahirkan modal insan yang celik IT. Justeru, kadar penghasilan teknologi dalam negara juga akan meningkat. Namun begitu, konsep ilmu barat ini hanya memberi fokus kepada akademik semata-mata dan menghiraukan ilmu agama. Dari sini akan lahirlah individu yang bijaksana tetapi kosong ilmu agamanya, kosong jiwa raganya. Misalnya pembentukan bentuk pembelajaran yang membawa kepada satu konsep material ini akan melahirkan individu yang terlalu obses untuk mendominasi pembangunan negara dengan ilmu moden mereka tanpa memikirkan tentang batas-batas agama. Kesan yang keempat ialah peningkatan kadar pengangguran di dalam negara. Tahap pendidikan moden yang tinggi akan melahirkan ramai individu yang mahir dalam bidang teknologi dan kesannya sektor ekonomi negara juga akan meningkat dalam penghasilan teknologi-teknologi canggih. Namun begitu, penggunaan teknologi canggih dalam sektor ekonomi moden ini akan menyekat peluang pekerjaan masyarakat kerana ia akan menyebabkan sebuah syarikat itu mengehadkan pengambilan jawatan baru di dalam satu sektor. Hal ini kerana penggunaan teknologi canggih ini mampu menggantikan tenaga kerja manusia. Jadi daripada sini, jelas terbukti bahawa perkara-perkara ini akan meningkatkan lagi kadar pengangguran di dalam negara. Terutamanya apabila sebuah syarikat itu tidak lagi ingin menggunakan tenaga kerja manusia di dalam syarikat mereka. Akhir sekali, walaupun sistem dualisme ini lebih banyak menunjukkan keburukan daripada kebaikan, salah satu kebaikan yang kita dapat lihat ialah sistem dualisme ini mampu menimbulkan pelbagai buah fikiran dan juga tafsiran terhadap hal-hal keagamaan serta memberi peluang ke arah perkembangan ilmu pengetahuan. Daripada sini, jika kita ambil secara positif, kepelbagaian bentuk penyampaian ilmu yang dilakukan oleh sistem dualisme ini mampu memupuk sifat
berfikir secara rasional dan menjadikan individu itu lebih matang. Jika kita lakukan pertukaran idea secara berhemah, hal ini juga akan menyebabkan masyarakat lebih terbuka dan juga bersedia terhadap sebarang perubahan yang mungkin berlaku daripada semasa ke semasa. Oleh itu, perkara ini dapat meluaskan lagi pandangan dan juga pemikiran masyarakat terhadap sesuatu perspektif itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beralih kepada subtopik yang seterusnya, iaitu cabaran yang perlu dihadapi akibat daripada pengaruh dualisme. Seperti yang sedia maklum, pengaruh dualisme ini bermula daripada zaman penjajah lagi dan ia berlarutan hingga kini. Isu dualisme ini bukanlah satu isu yang boleh diambil secara enteng atau lewa kerana ia mampu memberi implikasi yang lebih besar lagi kepada individu, masyarakat, negara dan juga generasi akan datang. Jika diteliti dengan lebih mendalam, isu dualisme ini bukan sahaja terdapat dalam bidang pendidikan, malah ia turut meresap masuk ke dalam segenap aspek kehidupan masyarakat. Rentetan daripada itu, kita mestilah mengetahui cabaran yang perlu kita hadapi untuk menyelesaikan masalah ataupun mencari solusi dalam membendung permasalahan ini. Terdapat 3 cabaran yang dibincangkan, iaitu cabaran dalam sistem pendidikan itu sendiri yang bersifat dualisme. Kedua, cabaran dalam membina keluarga yang unggul. Dan yang ketiga, cabaran era globalisasi moden. Cabaran yang pertama adalah cabaran daripada sistem pendidikan itu sendiri yang bersifat dualisme. Hasil daripada penjajahan, maka terlahirnya 2 sistem pendidikan di kebanyakan negara-negara Islam, iaitu sistem pendidikan yang berteraskan pro-kemodenan dan sistem pendidikan yang berteraskan pro-keagamaan. Ketidakseimbangan dalam kedua-dua sistem ini iaitu lebih mementingkan sistem pendidikan pro-kemodenan iaitu sekular ini berbanding dengan sistem pendidikan Islam merupakan salah satu cabaran yang terbesar dalam menangani masalah dualisme ini. Ini adalah kerana mereka yang mengikuti pendidikan sekular lebih mementingkan daya intelek ataupun ilmu akademik sahaja tanpa menerapkan ilmu agama dalam pembelajaran ataupun dalam kehidupan mereka. Dalam sudut pendidikan Islam, agama Islam bersifat syumul iaitu menyeluruh. Oleh itu, kita hendaklah menerapkan agama Islam dalam segenap aspek ilmu, kehidupan seharian dan sosial umat Islam bagi melahirkan seorang individu Muslim yang berakhlak mulia, yang berketerampilan mulia dan bagus. Pendidikan ataupun ilmu ini tidak kiralah ilmu fardu ain atau fardu kifayah, amat penting ataupun diibaratkan seperti senjata yang ampuh dalam menangani ataupun mematahkan serangan ideologi barat. Cabaran yang kedua adalah cabaran dalam membina sebuah keluarga yang unggul. Konsep dualisme turut mempengaruhi pembangunan moral, agama dan kerohanian sesebuah institusi keluarga. Sebagai contoh, ibu bapa yang kurang ilmu agama ataupun lemah ilmu agama akibat daripada pengaruh dualisme semasa zaman persekolahan sebagai contoh, tidak mampu memberikan ilmu agama yang baik kepada anak-anak mereka, tidak mampu memberikan ilmu agama yang menyeluruh ataupun tidak mampu memberikan menerapkan kehidupan agama yang menyeluruh kepada anak-anak mereka. Anak-anak ni diibaratkan seperti kain putih, ibu bapa lah yang hendak mencorakkan ia sama ada ke arah lebih baik ataupun sebaliknya. Selain itu, ketiadaan suri teladan yang bersifat Islami dalam sesebuah keluarga mampu menggoyahkan ataupun mengoyahkan sesebuah institusi kekeluargaan. Oleh yang demikian, ilmu agama atau pendidikan Islam amat penting untuk diterapkan dalam diri individu
bagi melahirkan sesebuah keluarga yang bersifat as-sakinah, ketenangan, al-mawadah, cinta, dan ar-rahmah, kasih sayang. Cabaran yang ketiga adalah cabaran era globalisasi moden. Era globalisasi ini menyebabkan umat Islam mudah terpengaruh dengan ideologi, gaya hidup, moral, nilai-nilai daripada Barat. Pengaruh daripada Barat ini berlaku kepada setiap lapisan masyarakat, terutamanya generasi muda. Media massa merupakan platform yang memperkuatkan lagi pengaruh daripada Barat ini. Ini adalah kerana media massa mampu memberi transformasi kepada pemikiran seseorang individu. Tidak dapat dinafikan bahawa terdapat banyak kebaikan media massa ini, tetapi jika kita tidak menggunakan ia dengan sebaik mungkin ataupun kita kurang ilmu agama dalam membezakan mana yang baik, mana yang buruk, dalam membezakan mana yang berlandaskan agama Islam, mana yang tidak berlandaskan agama Islam, ia mampu memberi impak negatif kepada seseorang. Akibatnya seseorang itu akan mudah terpengaruh dengan ideologi dan fahaman daripada Barat. Oleh itu, ilmu agama sangat penting dan dititik beratkan dalam nilai seseorang agar mereka dapat membina benteng agar tidak terjerumus ke arah kancah-kancah ideologi Barat ataupun pengaruh daripada Barat ini. Solusi bagi menangani isu dualisme. Dualisme telah lama berlaku terutamanya di negara-negara Islam seperti Malaysia dan Indonesia. Dualisme ini telah pun dibincangkan dalam sebuah persidangan antarabangsa pendidikan Islam yang diadakan di Mekah Al-Munawwarah pada tahun 1977. Dan daripada persidangan ini, mereka telah pun membuat beberapa perubahan dalam sistem pendidikan. Dan dualisme ini telah pun berlaku sejak zaman penjajahan orang Inggeris lagi, di mana terdapat dua sistem pendidikan yang berbeza, iaitu sistem kebangsaan sekular dan sistem pendidikan agama Islam. Tetapi dua sistem ini telah pun berlaku secara serentak. Selepas Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat beberapa perubahan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Antara perubahan yang telah dilakukan ialah pertama, penubuhan sekolah-sekolah agama. Antara sekolah-sekolah agama yang telah ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia ialah Sekolah Agama Persekutuan, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA, Sekolah Agama Negeri SAN, Sekolah Agama Majlis Agama Islam Negeri, dan Sekolah Agama Rakyat SAR, dan juga Sekolah Agama Swasta SAS. Selain daripada sekolah-sekolah agama, Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah menubuhkan madrasah, di mana madrasah ini adalah untuk menggantikan sistem pendidikan pondok. Kerana sistem pendidikan pondok ini terdapat kurikulum yang sempit dan kurikulum tersebut tidak sesuai bagi para pelajar untuk mengharungi cabaran pada dunia moden. Solusi kedua ialah mewujudkan hubungan antara pelbagai mata pelajaran di sekolah-sekolah agama. Sekolah-sekolah agama di Malaysia, mereka tidak hanya menumpukan perhatian kepada pengajian Al-Quran sahaja. Contohnya di Sekolah Agama Pintar Imtiaz, mereka menyediakan pengajian hafazan Al-Quran dan juga pengajian dalam mata pelajaran lain seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan ICT. Imtiaz juga menggunakan sistem moden dan konvensional untuk sesi pengajaran dan pembelajaran mereka. Oleh itu, Imtiaz telah menggalakkan para pelajarnya untuk menggunakan aplikasi-aplikasi semasa pembelajaran seperti e-learning.
Dan oleh itu, para pelajarnya dapat menyesuaikan diri dengan teknologi yang semakin membangun pada masa ini, dan oleh itu mereka dapat menempuh cabaran dalam dunia moden. Solusi ketiga ialah menyepadukan teori dan amalan dengan melaksanakan kurikulum bersepadu. Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan kurikulum bersepadu, iaitu kurikulum bersepadu sekolah rendah dan kurikulum bersepadu sekolah menengah. Kurikulum bersepadu ini adalah untuk menggantikan sistem pendidikan lama, kerana sistem pendidikan lama ini lebih menumpukan perhatian kepada aspek kognitif. Pembelajarannya adalah secara penghafalan, pencapaiannya adalah secara material, dan sistem pendidikan lama ini mempunyai kurang nilai murni. Oleh itu, para pelajarnya tidak dapat untuk membentuk peribadi yang baik pada masa depan. Dan selain itu, Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah memperkenalkan program elektif pengajian Islam dan program aliran kelas aliran Arab khas untuk para pelajar yang mengambil jurusan pengajian Islam di sekolah mereka. Hal ini adalah untuk memenuhi keperluan elektif di sekolah masing-masing. Dan seterusnya, Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah membuat perubahan dalam sistem pendidikan Islam dengan lebih menumpukan perhatian kepada amali berbanding dengan penghafalan, dan sistem baru ini juga menumpukan perhatian kepada pemahaman dalam pembacaan Al-Quran, dan juga iktibar telah pun diambil daripada sejarah para ulama dan sarjana, serta kaedah pembelajaran ini adalah berpusatkan pelajar. Oleh itu, para pelajar dapat mengaplikasikan teori yang telah dibelajar dalam kehidupan harian mereka supaya mereka dapat menjadi seorang individu yang seimbang pada masa depan. Tuntasnya, kejayaan tamadun Islam dahulu sudah pun mencorakkan bidang pendidikan yang seimbang, melahirkan tokoh-tokoh yang bijak serta disegani. Namun, setelah hampir 3 kurun lamanya, dualisme dalam pendidikan di negara Islam, terutamanya Malaysia, masih lagi tiada penyelesaiannya. Menjadi satu kejayaan jika suatu ketika nanti sistem pendidikan selaras dari sudut intipati pengajaran tanpa memisahkan antara keagamaan dan kemodenan. Kini, giliran rakyatnya sendiri perlu cakna akan kesan dualisme, seterusnya berusaha untuk tidak mengabaikan mana-mana ilmu yang memberikan manfaat kepada kita serta negara, tanpa menolak hal-hal yang lain, terutamanya yang melibatkan keagamaan dan kemodenan. Sesungguhnya, kehormatan dan kemuliaan diri, masyarakat serta negara terletak pada kekuatan ilmu, dan ilmu yang bermanfaat akan dijadikan seseorang itu sentiasa berusaha di samping memperkembangkannya di atas landasan syariat.